Assalamualaikum dan salam sejahtera pada waktu ini bersama dengan saya Hani Hamid, dan tentunya kembali kita membawakan diskusi yang cukup penting dan menjadi perhatian ramai kerana kita melihat juga kepada apa yang dibincangkan dalam kalangan masyarakat. Pertama sekali, kerajaan Malaysia hari ini didukung oleh Kabinet berorientasikan hasil 100 hari berlandaskan kepada 3 prinsip, iaitu PK dengan keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah serta usaha untuk mengembalikan semula keyakinan rakyat. Dan sebagaimana juga dengan konsep bernegara itu sendiri, rakyat adalah keutamaan dan penekanan keluarga Malaysia perlu menyantuni kehendak dan tuntutan rakyat berkaitan kebajikan dan kesejahteraan mereka. Malam ini, dalam edisi ke-287 Wajah Sinar, kita akan membawakan topik berkaitan dengan keluarga Malaysia dan cabaran 100 hari kerajaan bersama dengan 4 orang panel yang kita jemput khas. Dan kita ajak anda semua untuk terus berinteraksi, bertanyakan sebarang soalan dan kita akan ajukan dari masa ke masa bersama dengan para panel kita. Baik, pertama sekali kita terus ingin bersama dengan tetamu-tetamu kita dekat dengan saya pada waktu ini di studio, iaitu Dato' M. Nizam Mahsyar yang merupakan pengurusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian ataupun IDRIS. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, Dato'. Terima kasih. Ya, baik. Dan kita juga bersama dengan panel kita secara dalam talian. Kita ada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, penganalisis politik. Kita ada Encik Aidil Khalid, aktivis undang-undang dan peguam. Dan juga Puan Chi Yok Ling, pengarah eksekutif Third World Network TWN. Apa khabar semua? Selamat malam. Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sesuai sekali dengan tajuk Keluarga Malaysia dan juga cabaran 100 hari kerajaan, itu sebenarnya yang saya nak ajukan terlebih dahulu kepada para panel kita. Saya nak ajukan pertama sekalinya kepada tetamu yang dekat dengan saya, Datuk. Apa pandangan Datuk bila Perdana Menteri mengumumkan dan menyatakan pertusan beliau dalam menyentuh tentang keluarga Malaysia dan juga 100 hari yang ditekankan? Silakan. Terima kasih Hani. Bila kita bercakap tentang keluarga Malaysia dan juga 100 hari ini, mungkin signal yang hendak dihantar oleh Perdana Menteri ini adalah untuk memupuk keakraban di kalangan rakyat untuk menangani COVID. Tetapi dalam waktu yang sama, saya rasa persoalan 100 hari atau tidak, ataupun bagaimana bentuk keluarga Malaysia yang diidamkan itu, bukanlah menjadi critical success factor ataupun satu yang besar kepada rakyat. Memandangkan rakyat pada hari ini dia mahu melihat tentang pertamanya dia telah kita semua telah melalui satu keadaan politik yang sama ada kita sebut krisis ataupun konundrum yang seolah-olah tidak berakhir. Dan bila pertukaran itu berlaku pun kita melihat bahawa pertukaran itu bukanlah satu yang structural sifatnya. Dia lebih kepada bagi ramai melihat dia adalah satu lagi kompromi politik untuk mengekalkan kuasa-kuasa politik yang berbagai yang ada untuk memastikan bahawa survivability kumpulan-kumpulan politik ini kekal. Tetapi bagi pandangan rakyat, apa yang kita nak lihat adalah outcome, apa yang akan terjadi dalam tempoh yang terdekat. Kerana kerajaan yang pemimpin yang ada itu bukan 100 hari lagi. Dia daripada pandemik asal, daripada Mac tahun lepas, Mei dan sebagainya, pertukaran kerajaan dan sebagainya. Mereka adalah kepimpinan yang sama, yang hampir sama, dan parti-parti yang sama yang terlibat dalam proses tersebut. Walaupun mereka ada kata perbalahan di kalangan mereka, UMNO yang katanya sebahagian pimpinan UMNO yang sebelum ni sangat agresif menyerang kerajaan itu sendiri, sekarang ini pun menjadi instrumental dalam kerajaan yang sudah. Tapi mereka tu masih lagi kumpulan yang sama. Jadi apa yang rakyat nak lihat adalah dalam tempoh 100 hari ni apa akan terjadi. Contohnya kepada SMEs kita ni, yang mana secara puratanya mereka punya kemampuan kapital mereka itu hanya mampu bertahan dalam 4 ke 6 bulan. Ini dah lebih pada setahun. Betul. So apa akan jadi tentang kemungkinan akan menjadi apa yang disebut oleh sebahagian kumpulan-kumpulan perniagaan ni, mereka akan bercakap tentang tsunami muflis yang mungkin akan berlaku kepada SME. Macam mana juga tentang jobs, pekerjaan. Yang mana dalam plan-plan pemulihan awal tu, saya ingat di peringkat awal tu ada menyebut tentang untuk create, untuk menghasilkan 500,000 peluang pekerjaan. Tetapi kita tidak ada macam kad laporan. Apa jadi tentang 500,000? Adakah
pekerjaan makin telah diwujudkan ataupun makin kehilangan pekerjaan. Dan of course pendapatan itu juga salah satu faktor yang besar. Ramai yang mungkin mereka mendapat pekerjaan yang alternatif daripada engineer jadi rider untuk e-hailing dan sebagainya, tetapi kehilangan pendapatan itu memberi impak kepada kehidupan keluarga mereka. Macam tu juga tentang apa yang berlaku sebelum ni tentang bendera putih dan sebagainya. Itu juga perlu dilihat adakah fenomena itu akan berlaku sekali lagi. Dan termasuk juga tentang persoalan education, pendidikan. Yang mana kita telah bincang sekian lama tentang bagaimana online punya education dan bagaimana buka sekolah, tak buka sekolah dan sebagainya, itu menjadi adakah pelajar-pelajar akan suffer dengan berita kata Oktober itu mungkin akan buka sekolah. Jadi itu berlaku. Dan yang terakhir sekali tentang health system kita, sistem kesihatan kita. Adakah yang kita lihat dalam sebulan yang lepas ini, kita lihat bahawa sangat tertekan. Even kita punya frontliners menghadapi tekanan yang cukup besar. Sampai ada yang menyebut bahawa health system kita collapse dalam begitu. Jadi ini yang mau dilihat. Mereka tidak mau, bagi saya 100 hari itu sebenarnya tidak relevan. Mereka mau melihat kerana pemain-pemainnya adalah sama. Apa yang sangat, dan list tentang apa indikator yang perlu dilihat penghasilan ataupun perubahan kepada suasana yang ada itu banyak lagi. Bukan 5 yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang lebih besarnya adalah apa yang rakyat mahu faham adalah tentang kejelasan polisi ataupun policy clarity. Dia tidak boleh lagi ada orang kata yang flip-flop, yang bertukar-tukar dan sebagainya, dan rakyat perlu difahamkan. Contohnya paling simple lah dengan keadaan nombor kes-kes yang sebenarnya tidak menyenangkan kita. Masih lagi kita risau. Tetapi mula dibuka, SOPs dan sebagainya mula ditenangkan. Adakah kaedah yang itu akan menyelesaikan masalah yang ada? Itu yang dinamakan policy clarity. Dan pemimpin, ahli politik ini sebenarnya perlu ada keberanian. Kerana ini tanggungjawab mereka. Mereka harus ada keberanian dan nak kata kebijaksanaan tu mungkin inilah, tapi they need to defend. Mereka perlu mempertahankan polisi yang mereka ketengahkan. To be transparent, kena cukup terbuka. Kerana rakyat telah melalui satu waktu yang panjang, tekanan-tekanan yang berlaku. Jadi mereka tidak mahu lagi ini jadi satu another political gimmick yang sebenarnya tujuannya bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi again yang kita lihat dalam tempoh bulan yang lepas ni lebih kepada cubaan mereka untuk survivability politik kepada sebahagian yang ada. Okey, jadi itu dia bukan daripada Datuk, dan kita nak tanya juga pandangan daripada Dr. Nor Nirwandi. Bagaimana pula, Doktor? Itu dia bukan daripada Datuk, dan kita nak tanya juga pandangan daripada Dr. Nor Nirwandi. Bagaimana pula? Okey. Doktor, kita tidak mendengar dengan jelas apa yang dinyatakan oleh doktor tadi. Kita boleh ulang balik, Doktor? Apa persoalan yang kita bangkitkan tadi? Okey, silakan, Doktor. Okey, terima kasih. Boleh dengar? Clear? Alright. Apabila kita bercakap tentang isu keluarga Malaysia ataupun konsep keluarga Malaysia itu sendiri, kita memperkatakan tentang bagaimana satu perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan politik, keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan itu bergabung. Dan setelah Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 dilantik, menjunjung kasih bagi Tuanku bagi kita telah berjaya menyelesaikan permasalahan pertelingkahan politik negara, maka pelantikan itu telah membuka satu ruang baru bagi pembentukan dasar-dasar kerajaan. Walaupun dikatakan barisan kepimpinan ataupun mereka yang memegang portfolio itu hampir sama dengan kerajaan yang sedia ada sebelum ini, tetapi inilah masanya untuk memberikan satu cerminan baru dalam pentadbiran dengan isu yang bersifat mikro. Saya sering memberikan rujukan ataupun memperkatakan perincian bagaimana pendekatan secara mikro dalam solidariti keluarga Malaysia ini penting untuk pucuk pimpinan baru, khususnya dalam 100 hari. Jadi kita lihat banyak perkara-perkara yang bersifat makro telah dirancang dan telah diwujudkan. Kita lihat bagaimana belanjawan,
pelan-pelan pemulihan negara dan bajet-bajet tertentu telah disalurkan untuk tujuan penambahbaikan perkara-perkara berhubung dengan keselamatan politik, keselamatan kesihatan dan keselamatan ekonomi di dalam negara. Tetapi pendekatan mikro ini penting supaya kita dapat melihat benda yang bersifat tangible. Kerana siapa yang berlaku dalam 17 bulan kemudian politik negara telah selesai dan kita sekarang memasuki fasa baru, dan perkara berbentuk tangible ini perlu diperhalusi supaya rakyat, masyarakat nampak kesannya pada apa yang keupayaan pada kerajaan untuk memberikan satu penterjemahan mikro, pelaksanaan mikro kepada penduduk rakyat dalam negara kita. Jadi ini penting supaya kita berharap dengan konsep keluarga Malaysia ini, kerana kita harus ingat ni tidak ada mana-mana negara mempunyai rujukan bentuk pentadbiran yang terbaik semasa menguruskan pandemik COVID-19. Jadi pentadbiran kerajaan baru ni sebenarnya mempunyai satu kelebihan, sedikit kelebihan, kerana mereka boleh menggunakan apa pengalaman yang telah berlaku dalam pimpinan kerajaan lepas, dalam pentadbiran kerajaan lepas, dan melakukan penambahbaikan dan menjadikan ia sebagai rujukan. Dan pendekatan mikro ini amat krusial dan amat kritikal, kerana ia akan membantu mewujudkan satu elemen yang lebih dekat kepada masyarakat, yang lebih baik capaiannya kepada masyarakat, dan kita berharap pendekatan mikro ini boleh diambil pelaksanaan kerana demand rakyat pada hari ini telah melalui satu proses kemudian politik yang rasanya tidak bersesuaian berlaku pada masa kini adalah untuk melihat perkara yang bersifat tangible, bersifat nyata yang dekat pada mereka. Dan inilah kepentingan untuk pelaksanaan isu-isu berhubung dengan keluarga Malaysia ni dikatakan berlaku dalam masa terdekat. Dan pendekatan 100 hari ini merupakan satu konsep politik yang biasa dilakukan oleh mana-mana governance. Cuma pengukuran bagaimana untuk mengukur 1 hari itu perlu diperluaskan. Contohnya rekonsiliasi di kalangan ahli-ahli politik, kejahatan politik satu berlaku. Masyarakat juga harus memberikan solusi-solusi berkepentingan idea untuk membina konsep dan naratif program Malaysia dan memberikan penambahbaikan apa yang perlu dan apa yang patut dilakukan. Dan ia hanya bukan berkisar kepada pembentukan kerajaan, performan ahli-ahli kabinet, tapi ia habis lebih menyeruh pada mikro dan peranan di kalangan ahli pembangkang, blok kerajaan, blok pembangkang, di kalangan ahli parlimen dan juga di kalangan masyarakat. Jadi inilah penterjemahan sebenarnya dalam kita memasuki era pemulihan negara dalam pandemik COVID-19. Kita mahu supaya keluarga Malaysia ini berjaya mendukung aspirasi masyarakat dan kita mahu juga masyarakat terus bergerak secara positif dan memberikan solusi, tekanan secara positif kepada kerajaan dan akhirnya kita dapat membina satu bentuk pendekatan yang lebih bersesuaian kerana sudah tiba masanya sebelum kita PNAU, kita harus menumpukan pada pemulihan negara dan bukan terus memperkatakan isu-isu yang berkaitan politik yang saya rasa perlu dihentikan dan perlu fokus kepada kepentingan masyarakat dan rakyat. Okey, baik. Kita nak tahu juga pendirian daripada Puan Chi. Bagaimana? Ya, terima kasih. Ada banyak isu seperti Datuk Nizam sebut. Jadi malam ini saya nak menimbangkan 4 isu. Yang pertamanya dari segi kesihatan, kita bersyukur di Malaysia kerana kita ada kesihatan awam. Sebab itu kita lihat kalau dibandingkan dengan banyak negara yang lain, kalau kita ada sistem awam yang kukuh, bagus, maka kita boleh untuk menangani COVID ini. Tapi apa sekarang, malangnya kita lihat bahawa misalnya Ketua Pengarah Kesihatan terpaksa masuk Facebook untuk memberitahu rakyat bahawa nasihat Kementerian Kesihatan tidak diikuti di peringkat Majlis Keselamatan Negara. Jadi ini adalah consistency atau clarity of policy kan tadi. Kerana kalau kita nak mengembangkan nyawa dan kesihatan dengan mata pencarian ekonomi itu memerlukan pendekatan yang lebih luas. Ya, jadi ini adalah yang pertama. Keduanya, resources yang untuk dari negara kita dikumpulkan kepada COVID. Jadi ini bermakna bahawa ada aspek lain dalam sistem kesihatan. Misalnya bagaimana perawatan kanser dan hepatitis dan sebagainya. Kerana kita juga ada kesihatan awam, banyak isu yang penting. Jadi ini adalah sistem itu terjejas dan sebagainya bukan sahaja dengan dari segi COVID tapi keseluruhannya. Jadi apa yang ramai dalam bidang ini, kita mengharapkan bahawa kerajaan akan membiayai lebih banyak
sumber kewangan pada sistem kesihatan awam. Dan kalau kita lihat, bila kita sebut, saya memang bersetuju dengan keluarga Malaysia. Tapi kalau kita ingat apakah keluarga Malaysia, pada asasnya adalah keluarga kita sendiri. Dia ada family. Jadi ini adalah keduanya isu yang penting. Kalau kita lihat penutupan sepadan kerana COVID ini, bermakna bahawa beribu keluarga yang ada yang berbagai-bagai. Ini bermakna bahawa katakan saya seorang wanita rakyat Malaysia, tetapi suami saya adalah bukan warga negara Malaysia. Anak-anak saya kerana mereka dilahirkan di luar negeri, mereka pun tidak menjadi rakyat Malaysia. Ini adalah satu masalah dalam pelembagaan undang-undang kita dari kewarganegaraan. Dan perpisahan keluarga ini adalah sesuatu yang sangat menderita. Ramai yang sekarang ada mental health problems dan mereka tidak boleh bersatu dengan keluarga mereka, dan pihak imigrasi mereka tidak menganggap keluarga sebagai keluarga yang harus support yang berpatutan. Jadi kita harap bahawa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Wanita dan keluarga dan masyarakat boleh bergabung dengan untuk mengatasi banyak masalah di mana mereka keluarga ini tidak boleh kembali. Yang paling mengecewakan adalah sekarang hingga wanita ini nampaknya tidak frustration ini di kalangan ramai. Yang ketiga ni adalah ekonomi. Apa yang kita harus sekarang, kerana di seluruh dunia, apakah konsep ekonomi, perdagangan antara bangsa dan sebagainya, global supply chain telah dipersoalkan, ya. Kerana kita lihat apakah sumbangan pelaburan asing, apakah sumbangan modal tempatan, apakah sumbangan dari SME, petani kita. Jadi kita mesti sensitif kerana pemilihan sekarang mesti menurut national sovereignty, national autonomy. Kerana kalau kita berharap sahaja kepada perdagangan antara bangsa, ada banyak masalah. Jadi dalam pada berkaitan dengan itu, sekarang kita lihat banyak lebih banyak bentuknya berita tentang perjanjian perdagangan comprehensive and inclusive agreement for trans-Pacific partnership. Tapi kalau kita lihat dari segi kajian yang telah dibuat, dia tidak progresif, tetapi ada banyak kesan yang mungkin negatif terhadap masyarakat kita. Jadi kita harap bahawa perjanjian perdagangan itu mesti dikaji semula dengan ya. Dan akhirnya dari segi alam sekitar dan urusan sumber banyak projek besar yang sangat kontroversial. Jika kita lihat Tambang Laut Pulau Pinang Selatan, Hutan Simpan Kuala Langkat Utara, dan baru-baru ini hari ini kita bahawa hutan panjang di Sabak Benam ada satu projek yang besar tanpa environmental impact assessment. Ini tidak boleh berlaku. Jadi seperti yang saya bersetuju dengan Datuk Hisam, ini bukan sesuatu yang 100 hari saja, tapi dalam 100 hari ini kita nak tengok langkah-langkah yang konkret ambil untuk mengadakan suatu pendekatan. Okey, baik. Langkah-langkah yang konkret disebutkan oleh Puan Cik tadi. Okey, Encik Adi Khalid, bagaimana pandangan balas dan pendirian berkaitan dengan keluarga Malaysia dan juga cabaran 100 hari kerajaan itu sendiri? Baik, saya melihat pertamanya saya bersetuju kebanyakannya dengan panel-panel yang lain. Tetapi saya melihat secara rumusannya mungkin cabaran utama kerajaan ini untuk 100 hari pertama ada 3. Yang pertama ialah berkenaan dengan kestabilan politik dan juga kestabilan dalam kerajaan itu sendiri. Yang kedua ialah berkenaan dengan krisis 4 serangkai, iaitu ekonomi, kesihatan, pendidikan dan juga kepimpinan. Dan yang ketiga ialah berkenaan dengan ketelusan
pentadbiran dan juga kedaulatan undang-undang. Saya nak pergi pertamanya berkenaan isu pertama, iaitu kestabilan kerajaan. Sebab saya fikir seperti mana yang sudah diulas oleh Datuk Nizam tadi, bahawa kerajaan yang kita ada pada hari ini sebenarnya bukanlah kerajaan baru, walaupun mungkin Perdana Menterinya sudah bertukar, dan juga walaupun adalah sedikit di sana sini pertukaran portfolio kabinet dan sebagainya, tetapi secara umumnya, secara besarnya, saya melihat tidak ada perubahan pun sebenarnya. Dan ini mengingatkan saya kepada kata-kata yang selalu dimemkan, dijadikan viral, dinisbahkan kepada Einstein, yang mana beliau menyatakan bahawa insanity ataupun kegilaan ialah apabila kita mengulangi perkara itu over and over again, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeza. Dan ini di sini persoalannya. Persoalan yang ditimbulkan bagi saya ialah selama ini kita dibazirkan, waktu kita, tumpuan rakyat dan sebagainya dibazirkan, saya kira lebih sebulan berkenaan dengan krisis kepimpinan ini. Dikatakan hilang majoriti dan sebagainya. Untuk apa kita membazirkan waktu itu? Sedangkan sekiranya lah sekadar nak menukar ataupun sekadar nak merombak sedikit, yang mana sebahagian besarnya masih sama, tidak perlu pun sebenarnya kita melalui tempoh tersebut. Jadi di sini saya melihat bahawa cabaran utama bagi kita ialah kita perlukan suatu anjakan paradigma dari sudut budaya politik itu. Sebab selagi mana kita mengulang hal yang sama, di mana siapa pun yang naik, siapa pun yang menjadi kerajaan, dia punya prioriti ialah dari sudut kepentingan politik. Itu yang pertama. Mungkin kalau kita nak listkan, prioriti yang teratas sekali itu ialah kepentingan politik, dan kemudian bawah-bawah ni barulah berkenaan dengan kepentingan rakyat, masyarakat, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Jadi apabila keutamaan politik itu diletakkan teratas, keutamaan kekuasaan itu diletakkan teratas, maka kita akan sering disibukkan, bukan sahaja rakyat tetapi kepimpinan itu sendiri akan sering disibukkan berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak perlu sebenarnya. Jadi persoalan saya sekarang ini, kita nak tahu, jadi selama ini ahli-ahli parlimen yang sebelum ini mengatakan sudah hilang percaya kepada kerajaan pada ketika itu, yang sebenarnya adalah kerajaan yang sama dengan pada hari ini, sebenarnya apa yang mereka nak? Dan kita tahu ini, this is an open secret. This is an open secret di mana kluster mahkamah antaranya yang tidak berpuas hati. Jadi ini sebenarnya adalah perebutan kekuasaan, bukan berkenaan dengan nak memperjuangkan ataupun nak memakmurkan negara dan rakyat. Dan bila kita nak, tanpa kita address, tanpa kita membaiki ataupun kita memulihkan akar permasalahan, maka bagaimana kita nak jalan ke depan, bagaimana kita nak mencapai suatu pemulihan? Sebab Perdana Menteri kita pada hari ini, kalau saya boleh ingatkan semula, suatu ketika dahulu apabila polisi kita tidak jelas, di mana katanya kita nak buat full lockdown, mula-mula ada PKP and then full lockdown dan sebagainya, tetapi ternyata masih ada sektor-sektor tertentu yang diberikan kelebihan, di mana rakyat lain perlu berkurung, tetapi sektor-sektor tertentu yang bukan pun sebenarnya sektor perlu tetapi dibenarkan dibuka. Jadi pada ketika itu Perdana Menteri pada ketika ini pernah mengeluarkan suatu kenyataan bahawa beliau sudah menutup pintu depan tapi pintu belakang pula ditutup. Sedangkan pada ketika mana beliau mengumumkan kabinet, beliau masih melantik, dan kita faham it's an open secret siapakah yang dimaksudkan dengan membuka pintu belakang tersebut. Jadi pada pandangan saya, kalau kita tak selesaikan urusan berkenaan dengan budaya politik, perebutan kekuasaan dan sebagainya, maka perkara ini akan timbul semula. Dan pada hari ini kalau kita lihat sehari dua kebelakangan ini, isu berkenaan dengan sama ada atau tidak keperluan untuk Perdana Menteri menzahirkan majoriti beliau di dalam parlimen melalui undi percaya, itu dibahaskan, dibincangkan. Jadi mungkinlah di saat ini Perdana Menteri boleh mengelak daripada memberikan
melalui proses tersebut. Dan pandangan-pandangan daripada peguam negara diberikan dan sebagainya. Tetapi sampai bila beliau nak mengelak, sebab tanpa membuktikan majoriti, tanpa membuktikan kekuatan yang beliau ada, maka kita tidak akan ada kestabilan politik. Dan ini kita sekarang ini sudah berada pada bulan September. Dah mendekati hujung tahun. Belanjawan perlu kemudiannya nanti perlu dibentangkan. Dan kalau beliau tidak ada majoriti, bagaimana nanti? Jadi ini persoalan-persoalan yang timbul. Okey, baik, jadi itu dia. Kita mulakan awalnya sebegitu, kita nak meminta pandangan daripada semua dan kita nak memberi fokus kepada tentang hashtag Kami Malaysia kerana kita ingin melihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh NGO, rakyat dalam memastikan kita dapat mencapai misi dalam sebagai sebuah keluarga Malaysia itu dan 100 hari yang telah pun ditetapkan tersebut. Tetapi dalam masa yang sama juga, Kami Malaysia sebenarnya telah mulakan satu pergerakan yang terdiri daripada rakyat Malaysia berbilang I am on the webinar. I am actually on the live program. Bagi menuntut dan menawarkan penyelesaian kepada permasalahan pada hari ini demi kebaikan bersama. Sorry. Nak tanya It's a live sebagai seorang jurucakap juga kepada hashtag Kami Malaysia, Datuk, kenapa memilih hashtag Kami Malaysia ni untuk digerakkan dalam gerakan ini dan adakah gerakan ini benar dalam mengambil berat tentang rakyat atau hanya sekadar nama sahaja, Datuk? Terima kasih Hani. Bila kita bercakap tentang situasi yang ada pada negara pada hari ini dan saya rasa yang paling penting kita mengambil pelajaran. What is the lesson learned daripada situasi yang ada dan kerana situasi itu sebenarnya tekanan yang berlaku kepada rakyat dari segi ekonomi dia, dari segi perniagaan dia, dari segi kematian, kesihatan, mental depression. Mental tu daripada golongan profesional sampai kepada kanak-kanak semua menghadapi tekanan yang besar sebenarnya. Dan even dalam konteks kesihatan mental pun saya tak nampak polisi ataupun gerakan yang polisi dan juga tindakan yang cukup jelas untuk menangani depression yang dihadapi oleh rakyat. So bila kita melalui semua cabaran ini, kita harus melihat bahawa apa pengajaran besar di sini dan seperti mana yang disebut oleh Saudara Aidil tadi, ini berlaku kerana kekecohan politik, kemelut politik yang berlaku. Bila semua orang ni dia akhirnya kita kata the role of politician yang berhormat, ahli parlimen dan sebagainya untuk apa sebenarnya? Dan sepertinya bahawa mereka, kebanyakan mereka, bukan mungkin saya tak adil bagi saya nak katakan 100%, tetapi sebahagian besar mereka itu gagal dalam melunaskan tanggungjawab dalam ketika krisis yang ada. Mungkin dalam sebelum krisis, bila mereka tidak teruji itu, mereka boleh cakap lah, kata pergi sana, pergi merasmikan benda ni, pergi selfie di sana sini, keluar di media dan sebagainya. Kita tak terlalu terasa, tetapi rakyat telah melalui satu ujian yang besar. Dan kesan daripada ujian ini adalah tergantung kepada kemampuan kepimpinan yang ada pada hari ini. Tetapi persoalannya siapa yang melantik kepimpinan tu? Jadi yang melantik kepimpinan itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi bagi saya ini sebenarnya satu ibrah ataupun pengajaran untuk melihat kembali kepada definisi kita tentang kepimpinan, tentang politik, tentang termasuk juga parti-parti yang melahirkan kepimpinan politik. Jadi ini sebenarnya bila kita sebut tentang Kami Malaysia ini, kita bukan nak bercakap kepada ahli politik di atas. Kalau mereka berjaya untuk melunaskan tanggungjawab mereka, alhamdulillah. Tetapi kepada rakyat itu sendiri. Kita nak rakyat bersama-sama dengan rakyat, kita bagaimana kita harus mengambil pelajaran daripada ini dan melakukan perubahan. Perubahan macam mana juga yang disebut oleh Adi itu tentang perubahan budaya politik yang ada. Adakah dalam tempoh yang ada ni kita nak lagi, contohnya lah sama ada 100 hari ke ataupun sampai kepada election yang akan datang, kita akan melihat indikator-indikator lah, adakah tidak akan berlaku intervensi dalam kita punya judiciary system sebagai satu contoh. Ni 2-3 hari ni, dalam sehari 2 ini pun timbul banyak persoalan yang belum dijawab tentang dan menimbulkan keraguan kepada kita. Betul kan ini baru bertukar ni, tiba-tiba kes ni sebagainya. So lebih banyak ketulusan perlu diberikan. Adakah ada campur tangan dalam contohnya judiciary? Yang keduanya tentang corruption. Adakah budaya ini memang dah menjadi satu budaya politik wang, budaya corruption itu menjadi sebahagian daripada budaya politik yang ada pada hari ini?
Dan adakah rakyat masih mahu menerima budaya begini yang kita nak melantik orang-orang yang ada kes, ada skandal dan sebagainya, itu masih terus untuk menjadi pemimpin kita yang akan datang. Yang termasuk juga persoalan dari segi caliber, the quality, the character of kita punya leadership. Kita tak mau lagi kes-kes yang kata tipu sijil dan sebagainya itu. Yang masalahnya apabila pemimpin ini berulang kali mereka daripada satu pilihan raya ke lain, walaupun dengan masalah yang ada, mereka tetap dilantik. Kerana kita sangat tergantung kepada sistem parti kita. Dan sistem parti ini dia kita andaikan terperangkap dengan budaya politik wang dan bahagiannya mungkin corruption, dan persepsi itu bukan saja kata benda yang kosong. Kita lihat dalam kes-kes mahkamah yang berlaku. Kebanyakan yang berlaku ini yang orang kata jurung-jurung yang masuk dalam mahkamah itu mempunyai kaitan dengan politik. Adakah mampu rakyat Malaysia mengambil pelajaran ini? Adakah kita bersama-sama rakyat Malaysia mahu melihat satu yang lebih baik? Supaya andai kata ada lagi krisis ataupun andai kata krisis ini berpanjangan, kita tidak terperangkap untuk mengharap bahawa pemimpin yang mampu untuk mengeluarkan kita daripada masalah ni adalah kelompok pemimpin-pemimpin yang sama, yang dari segi integritinya dipersoalkan, dari segi credibility-nya, dari segi track record-nya, dan terpalit dengan berbagai kes-kes ini. Jadi ini bagi kami Malaysia ini adalah persoalan yang kita nak bawa balik kepada rakyat itu sendiri. Adakah rakyat mahu melihat satu perubahan yang lebih baik? Sampai kita ada harapan lah, kita kata insya-Allah lah kalau orang yang macam ni nak jadi pemimpin dengan krisis yang ada, kita boleh memberi sokongan. Jadi waktu tu tak perlu nak ada slogan kami Malaysia, rakyat akan bersama-sama untuk melihat perubahan ni. Tapi kita telah melalui terlalu banyak kekecewaan. Tapi adakah daripada kekecewaan itu rakyat mampu untuk merubah budaya politik untuk melahirkan supaya mungkin saya lihat yang penyelesaian hakiki itu mungkin akan berlaku pada PRU yang akan datang lah. Dia bukan 100 hari dan lebih pada tu. Tak tahulah dalam tempoh yang terdekat dia akan kerajaan tumbang ke, wallahualam. Tetapi kita nak melihat supaya rakyat mampu memberi tekanan, rakyat mampu untuk memberi kata tuntutan bahawa we need a higher standard. Kita mempunyai standard yang lebih tinggi kepada orang-orang yang kita nak letakkan sebagai yang berhormat, yang memimpin negara, supaya kita tidak lagi kehilangan terlalu banyak peluang. All the missed opportunity, apa bakat-bakat yang ada yang kita lihat yang cukup besar di kalangan rakyat Malaysia ni seolah-olah macam tidak dapat dimanfaatkan, tak dapat, no appreciation towards the talent, the huge talent, bakat-bakat yang terlalu besar ada di Malaysia ini kerana kepimpinan tidak mampu menanggung ataupun memimpin untuk kemakmuran ataupun kestabilan yang sepatutnya. Okey, bercakap tentang kepimpinan ni, nanti di penghujung saya nak tanya juga kepada Datuk, mungkin pada khidmat Datuk, siapa agaknya mereka yang berkaliber yang rasanya boleh diletakkan sebagai pemimpin ini untuk masa yang akan datang. Sekejap lagi saya akan tanyakan, masih lagi menyentuh tentang hashtag Kami Malaysia. Nak tanya juga kepada Dr. Noni Wandi, pada gerakan ini, gerakan hashtag Kami Malaysia ni, mahu ahli-ahli politik melaksanakan moratorium politik secara total. Kita nak mohon penjelasan apa sebenarnya dimaksudkan dengan moratorium politik dan bagaimana sebenarnya ia mampu untuk membantu memulihkan hala tuju negara. Pokok dalam apa-apa krisis negara adalah kestabilan. Dan kalau kita lihat dalam konteks kestabilan ini, kita berkata tentang isu keselamatan,